Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat trader. Okey, saya Reka Efek. Di sini kita sambung lagi pembelajaran kita mengenai tajuk major trend atau ada setengah orang panggil primary trend versus minor trend ataupun secondary trend. Okey, ada yang bertanya dengan saya, cikgu, kenapa saya dah trade follow trend tapi masih lagi loss? Okey, di sini saya akan jelaskan apa itu major trend ataupun minor trend. Okey. Di sini saya dah siap lukiskan satu nota. Okey, ini adalah gambaran yang saya bawakan adalah major trend, pergerakan yang besar pada time frame yang besar seperti daily atau weekly. Okey. So, pada pergerakan yang besar ni di dalam dia terdapat trend yang kecil yang sedang bergerak. Trend yang kecil ini kita panggil dia sebagai minor trend. Okey, minor trend ni sedang menaik. Ini akan berlaku pada H1 ke bawah sebagai contoh. Yang ini yang besar ni saya bawakan contoh dia sebagai adalah pada time frame daily atau H4 lah. Kita ambil daily lah, senang. Okey. Okey, so yang kecil ni sedang uptrend. So yang uptrend ni adalah pada time frame yang lebih kecil. Contohnya pada time frame H1 ke bawah. Okey, yang ni sedang uptrend. So, ini adalah orang panggil sebagai secondary trend lah ataupun minor trend. Ada orang panggil minor, ada orang panggil secondary trend. Tak kisah lah. Yang penting korang faham apa yang market sedang buat. Okay? So, untuk trend yang besar, sekarang pada major trend market sedang going down bang. Sedang downtrend. Okay? Kita nampak kat sini sedang downtrend. Ini adalah pada time frame yang besar. So, pada time frame yang kecil, pada time frame yang lebih kecil, kita nampak di H1 atau di M15 atau di M30, market sedang uptrend, sedang pacak, sedang uptrend. Okey, sedang uptrend macam ni. So, tiba-tiba katakan kita nak masuk buy, kita dah lambat ni, kita nak masuk buy dekat sini katakan. Okey, cikgu kata kena follow trend. Okey, kena follow trend. So, kita nak buy lah. Kita nak buy di sini. Tiba-tiba market jalan sikit je, lepas tu pump reverse ke bawah. So kenapa terjadinya begini? Sebab saya ulang sekali lagi, sebab market respect pada trend yang besar, pada major trend. Pada major trend dia dah sampai dia punya tahap untuk dia sambung terjun. Faham? So berlakunya pertembungan trend antara trend kecil dan trend besar, dan kebiasaannya market akan respect pada trend yang besar, keutamaannya kepada trend yang besar lah, pada time frame yang besar, contoh sebagai daily atau weekly. Atau H4 jika korang main dekat sini pada time frame M15. So yang besar ni adalah H4 contohnya. So market akan respect pada trend yang besar dahulu. Pada trend H4 M15 akan genam kau lah macam tu ha. So saya harap kat sini boleh jelas antara perbezaan major trend dan minor trend. Di dalam trend-trend yang besar terdapat juga trend-trend yang kecil, orang panggil sub trend. Trend-trend yang kecil yang dekat dalam ni. So macam biasa, untuk orang lebih faham lagi, saya bawakan contoh di dalam dia chart. Contoh ni di GBP USD. GBP USD kita ambil pada time frame daily. Pada time frame daily jelas lah, kita nampak dekat sini berlakunya trend apa yang sedang terjadi di sini. Trend apa yang sedang terjadi di sini? Downtrend ke uptrend? Kita nampak jelas di sini sedang downtrend. Jelas tak ada yang nampak market sedang uptrend, sedang downtrend. Nampak dekat sini GBP USD sedang downtrend pada time frame daily. Ini bermakna ini adalah major trend yang besar. Trend yang besar sedang downtrend. So yang di sini adalah ni, yang kecil ni adalah dipanggil subtrend ataupun minor trend. Trend yang
trend yang kecil. Okey, trend yang kecil kat sini. Yang ni uptrend, nampak? Trend yang kecil. Okey. So sekarang kita dah tahu pada daily market sedang downtrend. Okey, pada daily market sedang downtrend. So boleh tak kita buy pada market sedang downtrend ni, cikgu? Of course lah boleh, sebab kita tak semestinya akan trade pada time frame daily. Pada time frame daily ni besar dia punya range. Okey, contoh kita akan lari ke H1. So macam mana kita kalau kata kita nak buy? Okey, dekat sini kita nampak H1 ni cantik, nampak? Sedang yang ini sedang market sedang uptrend dekat sini, nampak? Okey, kalau tak nampak saya highlight kan dia. Dekat sini sedang uptrend. Okey. Macam ni. Market sedang uptrend kat sini, betul? Okey, market mau buat high low, high low, pump. Contoh dekat sini korang masuk nak entry buy, tarik Fibonacci di sini. Okey. Kan kita dah belajar sebelum ni. Ini adalah dia punya previous high low. Kita akan bermula dengan Fibonacci di sini. Okey. Contoh kita mula tarik daripada bawah. Okey, start di sini. So di sini punya high low, kita alihkan Fibonacci kita tarik di sini. So ini adalah next dia punya previous high low dia. So Fibonacci kita akan alih ke sini. Dan bila kita alih Fibonacci kita ke sini, market membuat new high. Okey, high kita tarik macam tu. Okey. Dan bila kita tarik di situ dan korang nak entry buy di sini, ngam pula kat sini ada password di zone 0.786. Okey. Siapa yang dah belajar tentang Fibonacci dan password ni, diorang tahulah. Yang tak faham boleh tengok video-video saya yang lepas. Nanti saya letak di description link video-video yang lepas, korang boleh study. Okey. So bila korang nak entry buy di sini, okey cikgu, sini ada password cantik dan di sini juga ada zone Fibonacci kita. Dan market sedang uptrend ni. Market sedang going up, nampak? Sedang uptrend. So kita nak sambung, nak continuation trend. Kita dapat zone kita cantik dekat sini. Okey. Sini ada rally base. Kita buka line chart, nampak tu? Ada password kan kat situ. Okey, buat rally, ni buat base, kemudian dia sambung rally. Okey, yang ini. Nampak? So, kita pun entry buy dekat sini. Bila kita entry buy dekat sini, market buat apa? Boom, pecah ke bawah. Okey, kenapa? Sekarang soalan dia, kenapa market tak respect zone ni? Sekarang kita nak tahu kenapa tiba-tiba berlaku terus boss dekat sini. Terus pecah ke bawah terus Yunam Prom. Kenapa kita nak tahu? Ini soalan dia. So bila kita dapat tahu di sini market telah membuat reversal pada H1 dan market tak respect zone 78 kita. Okey. Trend dah berakhir, end of trend telah terjadi di sini. End of trend di H1 dan kita refer pada time frame H4 ataupun daily. Okey, kita buka pada time frame daily. Kita tengok di sini rupanya kenapa market di sini dijunam adalah kerana pada time frame daily market sedang downtrend. Okey. Market sedang downtrend dan market respect zone di sini. Di sini ada drop base drop daily dan ada bearish engulfing yang besar pada time frame daily di sini. Nampak kat sini ada bearish engulfing yang besar dan pada time frame daily terdapatnya confluence yang kita ada pada trend line. Okey. Dan kita tengok lagi, adakah dia berada di dalam zone Fibonacci kita? Tahu di sini ada point A, di sini adalah point B. Kita tarik cantik, nampak? Memang cantik sebab dia berada di dalam zone 0.618 kita. Ini adalah dua zone favorite kita. Okey, dia terjadi pada major trend bang, pada time frame daily, pada time frame yang besar, trend yang besar.
So dia akan memberi keutamaan kepada trend yang besar. Okey. So dekat sini pun ada password. So korang boleh nampak dekat sini. Okey. Ada rally base drop. Okey. Dan dia terjadi di zone 0.618 dan trend sedang downtrend. Okey. Ini adalah time frame daily. So kita tahu pada time frame daily dia adalah major trend. Okey, major trend yang besar, Okey, so yang kita cari buy tadi itu adalah minor trend. Okey, ini minor trend. Kita cari buy kat sini. Sebagai contoh, ini H1 punya pergerakan, dan bila dia sampai pada daily punya zone dan dia akan sambung terjun. Okey. Dia akan sambung terjun. Okey, macam tu. So ni pada H1 tadilah. So dekat sini market telah berakhir. Sambung terjun untuk respect time frame daily punya zone. Okey. So sebab itulah setup kita boleh fail pada time frame yang kecil. Okey, contoh macam ni. Kita buka balik pada H1. Kita tengok dekat sini, kalau nak ikutkan, kita ada setup yang cantik untuk kita expect kita akan mencari setup continuation buy. Okey, pada sini point A, sini point B, dan kita tarik, kita dapat ada password di sini. Di sini ada password entry dan berada di dalam zone 0.786. Okey, kita target kita akan buy di sini, tapi market terus break ke bawah. Okey, terus bocor ke bawah. Kerana apa? Kerana kita dah tahu market sedang respect untuk major trend yang besar pada time frame daily. Okey, dan market terus buat apa? Market terus buat structure downtrend. Di sini ada high yellow dan di sini ada high yellow seterusnya, dan di sini pun high yellow dia. So korang boleh tengok di sini adalah high yellow dia. Market terjun ke bawah. Low yang bawah sekali mana? Ni yang paling bawah. Okey, ini ada shadow. Okey. So boleh nampak market dah mula membuat structure downtrend bang. Okey. Structure downtrend, walaupun dia ada break body kecil dekat sini, tapi terus terjun. Okey. Kerana di sini adalah zone daily. Kita berada di zone daily bang. Okey, nampak tu. Ini zone daily, time frame daily. Trend dia. Okey, kita nak pegang pada trend ni. Trend ni adalah downtrend. Dan daripada sini kita nampak market daripada sini pun kita dah tahu market sedang downtrend di sini. So akan berlakunya reversal pada time frame kecil di H1 macam ni. Okey. So di H1, kita buka di H4 pula, tengok macam mana. So di H4 macam tu lah. So H4 pun kita nampak uptrend. Kalau korang tengok dekat handphone lagi lah, korang akan nampak benda ni sedang uptrend. Dan bila kita mencari setup continuation untuk buy, tapi tiba-tiba market reverse, market buat reversal. Rupa-rupanya market respect pada major trend. Okey, pada trend yang besar. So ingat dalam trend yang kecil ni sebenarnya ada trend yang besar sedang bergerak. So kebiasaannya market memang akan respect pada trend yang lebih besar berbanding dengan sub trend, berbanding dengan secondary trend tu sendiri. Okey. So major trend adalah keutamaan lah, memang yang utama. So yang dalam ni hanya sebagai sub wave ataupun minor trend ataupun trend yang kecil yang sedang bergerak. H1 dan ke bawah lah. Okey, pada time frame H1 ke bawah. H1, M30, M15 itu adalah trend yang kecil. Okey. So nampak dekat sini, ni adalah time frame H1. Market break. Kalau kita masuk buy kat sini dah kena lipat dah. Kita kena lipat. Tapi kita tahulah kenapa kita kena lipat kat sini. Kalau kita punya stop loss dah kena stop loss.
Tapi yang penting kita dapat belajar, kita dapat sesuatu. Kenapa kita loss? Yang itu kita nak tahu. Kenapa kita loss Kenapa market ni reverse? Kalau kita entry, mesti ramai cakap, asal aku entry yang mesti loss, mesti reverse. Itu tak jadi masalah bang. Masalah dia adalah bila korang tak tahu, bila korang tak faham kenapa market tu reverse. Kenapa market tak jadi, setup tak jadi, kenapa? So korang kena ada jawapan dia. Kena ada jawapan baru korang boleh pandai trade pada masa akan datang. Okay, so jawapan ni kita boleh dapat dekat sini. Market sedang respect. Ini adalah trend line daily. So market sedang respect pada trend yang besar bang, pada trend yang besar tadi. Okay, kita buka daily balik. Market sedang respect pada trend yang besar ni, nampak? Ini adalah daily punya trend line. Okey, dan di sini pun kita dapat zone 61. Okey, boleh nampak dekat sini zone 61. Saya klikkan dulu ini kalau korang tak perasan. Okey, so boleh nampak macam tu, price naik, harga naik, masuk zone 0.618. Di sini adalah point A, high low, dan di sini adalah point B. Okey, di sini terdapatnya password. Okey, dan price terus react. Jadi di sini saya harap saya dapat menjawab soalan kenapa kita dah trade follow trend tapi masih lagi loss, kenapa market reverse. Okey, so inilah jawapan dia. Kerana market biasanya akan respect pada trend yang besar. Okey, kerana berlakunya pertembungan di antara major trend dan minor trend. Okey, yang ini adalah minor trend. Bila market bertembung dengan trend yang besar, dia pasti akan respect pada trend yang besar. Okey, so saya harap saya dah menjawab soalan. Okey, kenapa market reverse dan kenapa kita loss, walaupun kita dah follow trend, walaupun kita trade dah follow trend. So inilah sebab dia, kerana pertembungan minor trend dengan major trend. Okay guys, dia sama je, walaupun contoh yang ini adalah pergerakan movement daripada time frame H4, dan mungkin yang ini adalah movement daripada H1, ataupun yang ini adalah H1, yang ini yang besar ni, yang kecil ni adalah M15. Dia sama juga. Okey, major trend dan minor trend. Okey, saya tak ada teknik, orang kata apa, teknik dewa pedang berapi ke, teknik naga kepala tujuh ke apa ke. So benda-benda tu tak ada. Saya just analisis benda yang simple, yang basic, supaya korang mudah faham. Okey, kenapa sesuatu setup tu boleh fail. Okey, so kerana pertembungan trend, walaupun kita dah trade follow trend, tapi kita kena tahu juga ada major trend. Okey guys, setakat ini saja video daripada saya. Kita jumpa pada next video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.